Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana dari awal lagi daripada assalamualaikum sahur telah pun mengikuti kita. Subhanallah, dalam majlis yang penuh barakah ini, majlis ilmu taman-tamannya syurga, subhanallah. Dan kita nak teruskan momentum assalamualaikum subuh pada pagi ini untuk kita bersama-sama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga bersama masuk syurga sekeluarga. Dan jangan lupa kepada anda untuk like, share, save dan juga komen kita di live Facebook TV Al-Hijrah, insya-Allah. Bersama kita mengambil pelbagai ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dengan ilmu, insya-Allah. Dan subhanallah, kita sebenarnya masih lagi meneruskan misi kita untuk memburu malam Lailatul Qadar, insya-Allah, dan malam yang diberkati. Dan bila kita cakap pasal malam yang diberkati ini, apakah maksud diberkati itu? Bagaimanakah kita dapat memperoleh keberkatan daripada malam ini, insya-Allah. Untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang itu bersama-sama dengan saya pada pagi ini di Assalamualaikum subuh, insya-Allah, adalah Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari selaku wakil Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ramadan setakat ni Ustaz? Syukur, masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Allah Taala bagi banyak rezeki zahir dan batin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita dapat bersama lagi kan dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, insya-Allah. Dan mungkin sebenarnya kan, apa yang kita maksudkan dengan malam Lailatul Qadar itu, malam yang diberkati. Berkat tu macam mana yang dimaksudkan dengan berkat tu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Terima kasih anak Ismail di atas soalan yang diajukan. Malam Lailatul Qadar adalah malam keagungan, malam penuh keberkatan. Maksud Lailatul Qadar itu sendiri malam yang mengandungi nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia merupakan keistimewaan yang khusus yang Allah Taala berikan kepada umat ini, itu barang siapa yang memburu malam Lailatul Qadar dan barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Maksud memburu malam Lailatul Qadar bukan tunggu di tepi tingkap tengok kalau ada tanda-tanda Lailatul Qadar, tidak. Memburu Lailatul Qadar adalah seorang menghidupkan malam-malam yang diberkati ini dengan ibadah, dan oleh kerana Allah Taala sembunyikan malam itu sepanjang tahun. Sebenarnya Allah tidak semestinya meletakkan ia dalam malam Ramadan, tetapi kemungkinan besar untuk ia berlaku dalam bulan Ramadan adalah lebih besar, dan kemungkinan untuk ia berlaku pada 10 akhir Ramadan lebih besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Rasulullah galakkan kita untuk memburu malam Lailatul Qadar ini pada 10 akhir Ramadan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahawa malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna orang yang beribadah pada malam yang penuh dengan keagungan dan keberkatan ini, dia seolah-olah beribadah, pahalanya adalah seperti 83 tahun 4 bulan, menyamai 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada itu lagi. Dan ianya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat ini sebagai keistimewaan khusus, kerana umur umat ini pendek-pendek. Maka apabila seseorang memburu malam Lailatul Qadar, kalau setiap tahun dia dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapat pahala 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau orang yang 10 tahun tak pernah tinggal malam Lailatul Qadar, 20 tahun, 30 tahun tak pernah tertinggal, tak pernah miss untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar, sudah tentu umurnya yang pendek itu sangat-sangat berbaloi, kerana dia telah mengumpul bekalan yang besar menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini malam yang penuh keberkatan. Mengapa tidak Allah Taala pilih pada malam ini untuk diturunkan Al-Quran? Kerana itu nuzul Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ustaz, dalam kita sibuk mengejar malam Lailatul Qadar kan, ramai orang cakap boleh minta apa je, insya-Allah Allah kabulkan. Katalah kita punya fokusnya adalah untuk minta yang dunia saja. Apakah dibolehkan Ustaz? Maka apa saja permintaan dan rayuan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya khusus kepada hal-hal akhirat, akan tetapi hal-hal keduniaan. Tetapi apa yang kita minta untuk hal keduniaan, supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk majukan akhirat kita, untuk kita bina akhirat kita. Kerana untuk kita bina akhirat, ya, kita perlukan kesejahteraan hidup di dunia dan kemakmuran hidup di dunia. Dan kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, kita minta dunia bukan kerana dunia semata-mata,
tetapi kita minta sebagai Allah Ta'ala kurniakan, Allah limpahkan dunia itu agar ia menjadi alat dan perantaraan untuk kita bina akhirat kita. InsyaAllah. Baik Ustaz, selain daripada kita bermunajat kepada Allah pada malam tersebut, adakah kita ada amalan yang tertentu yang disunnahkan, yang digalakkan untuk kita lakukan seperti mana yang diajarkan Rasulullah SAW pada malam tersebut? Baik, pada malam Lailatul Qadar disunnahkan dan dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan pelbagai takarrub, pelbagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pelbagai kehampiran dan juga perkara-perkara yang sunat. Yang pertama sekali adalah Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran kerana bulan Ramadan itu sendiri diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka bulan Ramadan mempunyai kaitan rapat dengan Al-Quran, maka cahayakan hati kita, sinarkan kalbu kita dengan banyakkan bacaan Al-Quran, wangikan lidah kita, mulut kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Kita berdoa, ya, kita berdoa untuk keperluan dunia dan juga keperluan akhirat. Dan antara kedua ini yang paling penting sekali adalah keperluan akhirat. Dan juga kita minta untuk duniawi kita dan juga untuk agama kita. Kita minta taufik dan hidayah daripada Allah. Kita minta istiqamah daripada Allah. Kita minta Allah tambahkan makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa. Kerana Allah Ta'ala sembunyikan waktu-waktu mustajab doa, pengabulan doa di dalam bulan Ramadan. Kena banyakkan berzikir. Dan perkara yang patut kita banyakkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sepanjang bulan Ramadan ini, pertama sekali adalah asyhadu an la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah, syahadah, dan banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan yang kedua, yang berikutnya Rasulullah suruh kita banyakkan meminta syurga daripada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, ataupun Allahumma inni as'aluka al-jannah. Dan yang keempat kata Rasulullah, banyakkan minta perlindungan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'udzubika minan nar. Sekurang-kurangnya wa a'udzubika minan nar, ataupun Allahumma ajirni minan nar. Kemudian banyakkan berdoa, Allahumma innaka afun karim, kata Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Kalau kamu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan kamu ingin menghidupkan satu doa yang paling baik pada malam itu, kata Rasulullah, bacakan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, engkau Maha Pengampun, ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, lepas pandangkanlah kesalahan kami, ya Allah, ampunkanlah kami. Dan yang berikutnya adalah banyakkan berinfak, banyakkan bersedekah, banyakkan berwakaf, banyakkan berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Ramadan itu adalah penghulu kepada segala bulan, maka sedekah adalah penghulu kepada seluruh sedekah-sedekah yang lain di luar Ramadan. Kerana itu kata Sayyidatina Aisyah dalam hadis menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat dermawan, seorang yang sangat pemurah hati. Akan tetapi apabila masuk dalam bulan Ramadan, Rasul akan tambahkan lagi kemurahan hatinya. Rasul akan tambahkan lagi kedermawanan hatinya, baginda akan lebih banyak infak, lebih banyak bersedekah pada bulan Ramadan, kerana baginda ingin meraih sebanyak-banyaknya keberkatan dalam bulan Ramadan. Maka kita masih ada beberapa hari lagi dalam bulan Ramadan, dan maka kita rebut beberapa sisa baki yang ada dalam bulan ini untuk kita berinfak, untuk kita bersedekah, untuk kita berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap ringgit yang kita infakkan itu, Allah Taala gandakan keberkatannya, kecukupannya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Subhanallah, banyak sebenarnya tips-tips yang diberikan oleh Ustaz Iqbal Zain, macam cara kita nak memanfaatkan Ramadan, baki-baki Ramadan terakhir ini, insya-Allah. Jadi pastikan anda tak ketinggalan untuk catat segala nota-nota tersebut, insya-Allah. Nanti lihat seketika nak bincang lebih lanjut lagi tentang Ramadan Al-Mubarak ini selepas ini di Assalamualaikum Subuh. Jangan ke mana-mana. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki
dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh dan Subhanallah. Sebentar tadi Ustaz Iqbal telah berkongsi tentang macam mana amalan yang digalakkan untuk kita lakukan pada malam Lailatul Qadar insya-Allah, dan selain daripada itu kita kena banyakkan infak. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kita nak ceritakan macam mana kita boleh membina dan juga membangun aset Islam insya-Allah bersama-sama dengan Ustaz Iqbal selaku wakil Pertubuhan Mihrab. Tapi nak sambung sedikit tadi kan, macam mana cara kita nak memanfaatkan malam Lailatul Qadar sebelum itu. Sebab kalau kita lihat kan, pada akhir-akhir Ramadan ini memang kebanyakan daripada kita akan sibuk dengan persiapan hari raya. Mereka dah distracted dah dekat situ. Jadi macam cara ni kita dapatkan keseimbangan antara keduanya insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Pada 10 akhir Ramadan ini adalah pecutan terakhir dan perkara yang paling besar sekali yang kita ingin dapatkan sepanjang bulan Ramadan ini dan juga pada waktu-waktu yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. 3 perkara yang paling utama sekali yang kita ingin dapatkan. Yang pertama sekali adalah rahmat Allah. Yang kedua, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga adalah pelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah 3 perkara yang paling utama. Di samping kita inginkan keberkatan, kita inginkan mustajab doa di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan ini, kita inginkan penerimaan daripada Allah SWT. Allah terima amalan kita, Allah terima ibadah kita, Allah terima sedekah kita. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahawa ada beberapa jenis kelompok manusia yang tidak mendapat manfaat dan faedah daripada bulan Ramadan dan tidak mendapat faedah daripada malam Lailatul Qadar sekalipun, dalam hadis Rasulullah SAW sebut. Jadi untuk kita mendapat dan meraih faedah yang maksimum dalam bulan Ramadan, kita pastikan kita jangan tergolong daripada kelompok-kelompok ini. Dan jika kita masih berada dalam golongan kelompok ini, kita cuba bereskan, kita settle, kita keluarkan diri kita daripada kelompok ini. Yang pertama sekali kata Rasulullah adalah orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kalau antara kita masih tak bertegur sapa dengan ibu bapa, inilah masanya. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim, iaitu dengan ahli kekeluargaannya. Kalau ada yang masih tercalar perhubungan antara ahli keluarga, adik-beradik, sepupu, pakcik, makcik dan sebagainya, maka ini adalah masa untuk kita rebut, untuk basahkan semula tali silaturahim tersebut. Yang ketiga adalah orang yang menyimpan rasa permusuhan, kebencian. Api kebencian menyala dalam jiwanya terhadap orang lain. Maka malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, Ramadan ini madrasah untuk jernihkan jiwa kita. Rasa tidak ingin hati kita ada kekerohan, ada ill feeling terhadap orang lain. Dan yang keempat, orang yang ketagihan minum arak. Orang yang ketagihan perkara-perkara yang memabukkan, menkhayalkan, bukan saja arak, akan tetapi termasuk dadah, ganja dan heroin dan sebagainya. Dan untuk bersihkan hati kita daripada permusuhan, kebencian, kita banyakkan bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyak bersedekah, Allah Taala sucikan hati kita, Allah jauhkan kita daripada bala musibah. Bukan sahaja bala musibah daripada bentuk fizikal, tapi bala musibah yang menimpa hati kita. Permusuhan dan kebencian yang
bersemayam dalam jiwa itu adalah bala musibah dalam jiwa. Dengan sedekah mudah-mudahan kita terhindar daripada segala bentuk bala musibah, insya-Allah. InsyaAllah ya, dengan asbab kita berinfak ini akan dibersihkan hati kita agar kita ni dapat memberikan, dapat memperoleh manfaat yang sepenuhnya untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan bercakap tentang kita berinfak ni kan, dan saya percaya Ustaz sekarang sedang sibuk sebenarnya untuk berkempen mengenai mengumpul dana bagi kempen membangun aset-aset Islam di bawah pertubuhan Mihrab. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang kempen tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah Hana, kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab adalah bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan masjid dan pembangunan madrasah seperti tahfiz dan mahat-mahat, pondok-pondok pengajian agama. Dan sekarang ini projek yang berada di bawah penyeliaan ataupun bantuan kami, pertama sekali Masjid Islam Nurul Islamiyah, Masjid Nurul Islamiyah Sungai Cuh Rawang. Yang mana masjid ini alhamdulillah telah mendapat perkenan dan restu daripada Perbadan Wakaf Selangor bagi melaksanakan kerja-kerja awalan. Alhamdulillah dana yang terkumpul setakat ini sudah mencapai 3 juta ringgit, tetapi kami memerlukan lebih kurang 1.7 juta ringgit lagi bagi melengkapkan projek ini dan agar ia dapat disiapkan dengan sempurna. Yang kedua adalah Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam, yang mana pada buat masa ini pembinaan masjid sudah hampir siap dibina dengan struktur pembinaan ilham daripada Masjid Nabawi dan juga masjid di Istanbul, Turki. Dan alhamdulillah tinggal beberapa tempat saja lagi yang kita masih perlukan dana untuk lengkapkan dan siapkan masjid ini untuk kelengkapan dan kemudahan para jemaah yang hadir yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pun dapat bahagian saham daripada orang-orang jemaah yang hadir menghidupkan masjid tersebut. Dan yang ketiga adalah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mana perkembangan terkini pembinaan pembangunan Ma'had Tahfiz ini telah masuk ke fasa yang kedua, iaitu fasa kerja-kerja tanah. Maka oleh itu kami daripada Pertubuhan Mihrab sangat mengharapkan dan mengalu-alukan masyarakat di luar sana bersempena 10 akhir Ramadan ini untuk kita rebut, untuk kita raih keberkatan. Kita keluarkan daripada poket yang Allah masukkan rezeki itu dalam poket kita, dalam dompet kita, dalam balance account bank kita, untuk kita salurkan semula untuk masukkan deposit dalam bank akhirat kita, yang mana di sana Allah Ta'ala akan kembalikan kita dalam bentuk yang lebih berganda-ganda untuk keperluan kita, kehidupan yang infinity, kekal abadi di hari akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, sekali lagi Ustaz, macam mana caranya untuk kita ni sama-sama membina aset Islam dengan membantu tiga institusi yang Ustaz sebutkan tadi, insya-Allah. Baik. Pertama sekali ialah infak yang secara umum pada bila-bila masa yang anda berhajat, iaitu dengan transfer terus ke dalam akaun kami, iaitu seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Boleh screenshot ataupun ambil gambar akaun daripada Maybank dan juga Bank Islam. Dan yang kedua ialah sumbangan secara online melalui laman web kami, iaitu www.infakmihrab.com. Dan bagi anda yang ingin berinfak secara konsisten setiap bulan, boleh scan QR code My Istiqamah dan register. Anda boleh tetapkan infak setiap bulan melalui pakej-pakej yang telah disediakan dengan serendah RM30 sebulan. Dan untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi 011-196-32876. Dan anda juga boleh melayari di laman sosial Facebook kami, Pertubuhan Mihrab, untuk mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan projek-projek yang dijalankan di bawah Pertubuhan Mihrab. Baik, insya-Allah. Tadi Ustaz dah nyatakan selain daripada dapat membersihkan hati dengan cara kita berinfak, kan, apa lagi sebenarnya manfaat untuk kita bila kita berinfak ni, insya-Allah? Baik, apabila kita berinfak, kita sedang membina dan juga meletakkan aset dan properti kita di hari akhirat. Dan setiap apa yang kita tanamkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap apa yang kita infakkan, kita tanam aset itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang yang telah letakkan tapak ataupun aset dan properti dalam syurga Allah, Allah pasti akan gabungkan tuan empunyanya dengan apa yang dia dah tanam aset dan properti dalam syurga. Bermakna Allah Subhanahu Taala akan jumpakan dia dan Allah Taala akan masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Taala, kerana dia dah ada aset dan properti di tempat yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik. Dan ini adalah harta kita yang hakiki. Apa yang kita infakkan
adalah harta kita yang hakiki. Sesuatu yang kita tinggalkan apabila kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan, ia bukan lagi milik kita. Ia milik waris kita dan milik orang lain. Akan tetapi apa yang kita infakkan dalam keadaan kita masih hidup lagi, dalam keadaan kita masih sihat, itulah harta kita yang hakiki yang kita nak bawa untuk kegunaan kita di alam barzakh, di mahsyar dan hari akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati setiap daripada infak kita, Allah Taala gandakan pahala keberkatan, Allah pemudahkan segala urusan kita, Allah kurniakan kita kesihatan, kesembuhan daripada segala penyakit dengan berkat infak di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan jazak buat Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari di atas perkongsian pada hari ini. Bagaimana kita hendak mengambil manfaat daripada malam Lailatul Qadar dan juga kita nak membangunkan aset Islam, bukan saja untuk membersihkan hati kita di dunia tetapi juga di akhirat, insya-Allah. Kita berhenti sini saja untuk Assalamualaikum subuh, tetapi kepada anda jangan ke mana-mana, sebab apa, selepas ini di Assalamualaikum ada banyak perkongsian insya-Allah bersama-sama dengan Ustazah Muzayana dalam Assalamualaikum An-Nisa. Selepas ini sebentar saja lagi. Assalamualaikum. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.